Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini Agenda Awani. Pada malam ini kita akan bercerita, membincangkan dan juga membuat analisis bagaimana situasi para graduan kita berhadapan dengan sektor pekerjaan yang semakin murung ataupun semakin malap dalam pasca COVID-19. Ini realiti yang tidak boleh kita ketepikan. Ratusan ribu para graduan yang akan lahir dari puluhan universiti di negara kita ditambah dengan graduan yang pulang dari luar negara, pastinya berdepan sedikit masalah dengan pekerjaan yang mereka ingin cari. Situasi ini pastinya tidak menggembirakan para graduan. Apatah lagi sebelum COVID lagi kita sudah melihat ada isu di kalangan para graduan kita berkaitan kebolehpasaran dan juga bagaimana juga kadar pengangguran di kalangan para graduan kita agak membimbangkan kerana padanan dengan pekerjaan dan juga imbuhan ataupun gaji yang diperolehi tidak seimbang. Itu juga antara keluhan yang diperoleh oleh para graduan, universiti dan juga majikan di luar sana. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri, kita perlu ada solusi yang holistik, solusi yang akan melihat bagaimana situasi pekerjaan untuk hari ini dan juga masa hadapan. Jadi itulah perbincangan kami pada malam ini, potensi graduan holistik dalam norma baru COVID-19 ini. Saya tidak kesorangan, Profesor Datuk Dr. Halina Siraj, dah lama juga sifu saya ini, pengarah Citra UKM, Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang berada di satu pusat yang penting untuk mengeluarkan graduan kita yang berdaya saing di luar sana. Ini kerja Dr. Halina, dan di hujung sana anak muda yang masih berada di universiti, saudara Muhammad Azirul Hanif Muhammad Sri, ya, pelajar sarjana muda Sains Citra ataupun bidang pengkhususan pengurusan bioteknologi. Okey, terima kasih kedua-duanya kerana hadir pada malam ini. Prof, mungkin sebagai permulaan, adakah apa yang saya gambarkan pada awal tadi sesuatu yang real, yang perlu dihadam oleh para akademia kita, para graduan kita dan juga anak muda kita yang sekarang bergelut untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin ini satu perkara yang tidak ingin kita lihat, tetapi inilah realitinya. Mungkin sebagai pandangan awal, Prof. Okey, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya perkara ini kita dah sedar lama bahawa cara kita menghasilkan graduan tak boleh lagi dah macam zaman kita dulu. Kita dulu adalah sistemnya menghasilkan pencari kerja, job seekers. Macam saya keluar jadi dengan MD UKM tu, doktor perubatan, kerja saya di hospital lah. Tak boleh cari tempat lain. Sebab saya memang bidang doktor perubatan. Tapi kita dapati sekarang semua pekerjaan tu macam dah cukup tepu. Orang dia, dah tepu. Jadi kita sekarang kena ada cara yang lain menghasilkan pencipta kerja yang mencipta kerjaya mereka sendiri, dan bukan itu saja, dia akan juga membuka peluang pekerjaan untuk orang lain. Maka caranya mesti berbeza. Ini yang kita namakan sebagai pendidikan futuristik. Okey. Adakah itu yang dilakukan oleh Pusat Citra UKM sekarang? Okey. Bermula dengan 2018-2019 kemasukan tu, kita memulakan satu program baru dinamakan Program Sarjana Muda Sains Citra, yang mana dengan kepujian ataupun dalam bahasa Inggerisnya Bachelor in Liberal Sciences. Jadi ini adalah satu program yang mempunyai instruktur kurikulum 2U2I ataupun 3U1I. Apakah dia? Apa maksudnya? Maksudnya 2 tahun di universiti dan 2 tahun lagi di industri yang berkaitan. Ataupun 3 tahun di universiti dan setahun lagi di industri. Dia macam ni. Bagi mudah, Prof. Okey, dia senang gini. Kita kan selama ni menghasilkan pelajar kita, mendidik pelajar kita 4 tahun. Tapi bila keluar ke pasaran, mereka sebenarnya tak dapat nak mengisi apa yang industri mahu. Dia macam mismatch. Jadi sekarang ni kita kena smart sikit. Kita buka pintu kita awal. Jadi kita pastikan pelajar kita ada dia punya kelebaran ilmu tu. Dia punya generic skill. Cara berfikir kritis, cara berfikir kreatif, mampu berkolaborasi, mampu berkomunikasi. Kemudian kita tengok di mana dia punya minat. Di mana dia punya, orang kata, kekuatan dan keupayaan dia. Dan di situ kita matchkan dia dengan industri yang berkaitan dan mereka pergi bekerja di industri itu. Dia bukan internship. Bukan? Dia bukan. Itu. Dia job attachment. Dia memang menjadi employee kepada dibayar industri itu. Dibayar gaji dan sebagainya. Dan industri juga akan mengambil tanggungjawab
untuk memastikan pelajar ini beroleh kompetensi tersebut, maka peperiksaan ataupun penaksirannya bukan hanya secara bertulis, tapi lebih berbentuk formatif untuk melihat kompetensi mereka. Dan di situ juga ada research capstone, maknanya penyelesaian masalah yang mana pelajar itu kena buat di dalam industri tersebut. Hujung 4 tahun mereka akan dapat segulung ijazah dengan logo UKM di situ. Jadi itu yang buatkan dia sangat kompetitif sebenarnya. Okey, Prof. Tetapi dalam hal ini juga kita 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri, 3 tahun di universiti, 1 tahun di industri, masih kita menganggap majikan itu adalah syarikat korporat. Itu masih juga stigma. Masa kita mencari kerja. Tetapi mungkin dalam industri ataupun kolaborasi dengan rakan industri ini, dia lebih mencapah ataupun lebih melebar. Kerana di luar sana kita biasa dengar dengan NGO. Kita biasa dengar syarikat berkaitan dengan kerajaan, GLCs. Syarikat berkanun, badan berkanun. Itu dalam sektor awam. Kita biasa juga dengan rakan-rakan social enterprise. Ataupun usahawan sosial. Sekarang pula ada dalam revolusi industri 4.0, mereka yang dalam bidang keusahawanan teknologi, gig economy. Jadi di mana kita boleh fokuskan industri itu dalam program Citra ini? Dalam program ini kita menaktifkan industri itu dengan seluas yang mungkin. Dia bukan hanya profit making industri saja. Itu konvensional. Dia juga service agencies. Boleh jadi di dalam negara, luar negara. Dia juga adalah humanistik punya aktiviti ataupun kesukarelawanan, social enterprising tadi tu. Semua itu dianggap sebagai rakan strategik industri kami. Okey, Azirul, nampak diam, mungkin terkesima dengan profesor bercakap, tetapi sebagai batch ataupun intake awal ataupun yang diberi peluang dalam program Sarjana Muda Sains Citra ini, kenapa pilih bidang ini? Kenapa tidak pilih bidang terus masuk dalam bidang teknologi maklumat, itu yang dimahukan, ataupun dalam bidang sains tulen seperti mathematics ataupun bioteknologi dan sebagainya? Kenapa Sains Citra ni? Okey, terima kasih Tuan Haji. Okay, jadi apa yang menarik minat saya dalam untuk mengambil Sains Citra ni adalah disebabkan penawaran untuk 2U2I tersebut. Saya memang bahas dari awal lagi sebelum saya mengambil kursus ni lagi, sebelum saya apply dalam UPU lagi, saya nampak Sains Citra menawarkan 2U2I. Jadi di situ saya mendapat tahu, saya ada passion mengatakan bahawa 2U2I, maknanya saya akan belajar di industri selama 2 tahun. Jadinya 2 tahun tu adalah satu opportunity, peluang untuk saya belajar di industri tersebut, mengambil ilmu-ilmu yang ada di industri tersebut secara terus. Kalau kita ikutkan secara university konvensional, apa yang kita panggil sebagai university konvensional, di mana kita belajar melalui buku, melalui pensyarah di universiti selama 4 tahun, 3 tahun. Jadi perkara tersebut adalah satu perkara yang sudah ketinggalan zaman. Saya boleh katakan sebagai ketinggalan zaman. Jadi saya berpendapat pada usia 18 tahun pada saat itu, saya perlu berubah, maknanya saya perlu mengambil peluang ini, di mana kita juga sedia tahu maknanya industri ataupun peluang-peluang pekerjaan sekarang memerlukan kepada pengalaman 2 tahun bekerja dan sebagainya. Jadi saya merasakan bahawa ini adalah satu opportunity juga di mana saya boleh mendapatkan pengalaman tersebut lebih awal semasa saya belajar di peringkat universiti lagi, untuk saya jadikan sebagai satu saya punya kelebihan dalam saya punya resume untuk apply kerja selepas saya bergraduan nanti. Azirul, selepas hampir 1 tahun, sudah masuk semester keberapa? 2 tahun. Apa yang diperoleh? Adakah benar-benar menepati apa yang diinginkan sebelum apply UPU 2 tahun lalu? Okey, alhamdulillah saya boleh cakap memang saya berpuas hati dengan apa yang saya pilih. Saya tidak rasa kesal atau menyesal tidak langsung. Sebab apa yang saya boleh perhatikan bahawa bila kita berada di bawah pusat Citra, pensyarah lebih fokus kepada kita berbanding kepada fakulti. Fakulti terlalu ramai student. Maknanya pensyarah tidak boleh untuk fokuskan kepada setiap orang student tersebut. Di mana di pusat Citra, kami adalah batch kami yang pertama adalah dalam 85 orang. Jadinya pensyarah kami ada mentor masing-masing di mana kami boleh merujuk dan mendapatkan nasihat daripada mereka secara direct terus. Kami boleh berjumpa di mana itu adalah merupakan satu medium yang baik untuk saya dan rakan-rakan saya untuk terus mendapatkan nasihat dan rujukan akademik kami. Jadinya dari situ juga saya juga mendapat pengalaman yang baiklah. Maknanya saya juga dapat berkolaborasi dengan pensyarah dan juga industri secara direct. Okey, Prof, nak tambah sikit lagi.
pastinya pandemik COVID-19 menambah kekusutan dalam kebolehpasaran graduan dan juga industri buruh di luar sana. Bukan hanya para graduan kita, orang yang dah ada kerja pun tak ada kerja. Betul. Kena cuti tanpa gaji, kena buang kerja dan sebagainya. Yang dari luar negara pun terpaksa balik ke dalam negara. Jadi menambah mereka yang mencari kerja ini bertambah, tetapi peluang semakin sikit, semakin tipis, semakin minimal. Jadi bagaimana ini Citra UKM mengolah situasi pandemik COVID-19 dan juga kebolehpasaran para graduan kita? Okey. Terus terang Tuan Haji, kita mesti ada rasa sedikit kegusaran ya. Kerusingan kita sama ada viable atau tidak kita punya program betul. ini. Ya? Ini sebelum COVID. Ya, cantik sangat di atas kertas dan sebagainya. Ya, tapi rupanya selepas COVID ni, saya rasa inilah nanti yang akan inilah ujiannya. Ya. Inilah nanti yang akan menjadi alternatif kepada sistem konvensional yang ada. Sebagai contoh, apa yang keyakinan Prof datang tu? Sebelum tu kita memang dah menjaring dengan lebih kurang 53 industri. Sebelum COVID, daripada November, Zero pensyarah ni keluar daripada keselesaan bilik office kami, pergi jumpa industri, semua industri yang ada, dan lebih daripada 53 tu, majoriti menyatakan bahawa mereka sebenarnya ingin bekerjasama. Dan kita dapat secure 16 rakan industri yang strategik sebelum COVID tu. Jadi selepas COVID kita ingat mungkin mereka nak tarik diri. Tapi sebenarnya tidak. Mereka melihat ini sebagai salah satu alternatif yang sangat viable untuk mendapatkan pekerja. Ya, mungkin daripada kalangan mereka yang masih di orang kata di bangku universiti, yang mana sebenarnya kalau ikutkan Tuan Nazri agak murahlah sikit agaknya kan kalau dibandingkan dengan mereka yang dah bergraduasi. So kita lihat baru ni 5 Ogos kita dapat memeterai MOA yang dinamakan sebagai pembelajaran berasaskan kerja dengan 16 industri. Dan itu berbagai tu industri tu. Dan kita juga dapat banyak lagi respon, banyak lagi industri yang nak terbabit sama. Sebab ini dilihat sebagai satu cara, it's a win-win untuk universiti dan juga untuk industri dan juga untuk graduan. Jadi sebenarnya ini yang kita katakan pembelajaran boleh lentur, fleksibel, dinamik, dia juga organik. Maksud dia mengambil kira keupayaan dan juga orang kata minat pelajar tu, dan dia agile. Kita sekarang ni agile adalah tangkas dan lincah, maknanya resilience lah tu. Akhirnya dalam ruang lingkup itu. Dan yang paling penting, dia adalah pembelajaran yang diperibadikan, personalized learning. Azirul ini kekuatan dia. Ada 84 lain dengan kekuatan yang lain. Maka kita sebenarnya ini adalah konsep pendidikan yang sebenar, di mana setiap anak-anak kita adalah biji benih yang sangat berpotensi. Maka kita kena semai mereka, maknanya 2 tahun di universiti kita semai mereka dengan generic skill dan pengetahuan, dan kemudian kita lihat di mana dia punya penumpuan dia, dan kita pindahkan dia ke tapak industri, tempat semaian industri pula. Okey. Antara isu yang seringkali dihadapi oleh pihak industri, majikan ataupun mereka yang ingin mengambil graduan kita sebagai pekerja adalah sudut kompetensi. Sama ada dari kompetensi sebagai bidang yang mereka pelajari, kompetensi lain yang dimahukan dalam apa yang dimahukan oleh majikan untuk memastikan syarikat akan lebih dinamik pada masa akan datang. Itu juga menjadi tumpuan dan selain daripada soft skill ataupun kemahiran asas kepimpinan dan seumpamanya. Bagaimana ini ramuan ini diadun dalam masa 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri ataupun 3 tahun di universiti, 1 tahun di industri yang dilakukan oleh Citra UKM. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam kita melihat isu potensi graduan dalam aspek kepribadian dan juga kemahiran yang mereka perolehi
untuk memasuki industri pekerjaan dan kita terus berbincang dengan Prof. Datuk Dr. Halina Siraj dan juga saudara Muhammad Azirul. Mungkin saudara Azirul, untuk berhadapan dengan industri kita pasti ingin menjual diri. Kan? Jadi sebelum berada dalam industri selepas ini, selepas 2 tahun berada di industri, apakah persiapan yang perlu dimiliki dan diajar sepanjang 2 tahun ini supaya anda tidak kata pun ada culture perubahan budaya yang kata pun agak serius dan anda bersedia untuk menghadapi apa juga cabaran sepanjang 2 tahun ni. 2 tahun bukan 1 tahun, bukan 6 bulan macam kita fikir internship ataupun latihan industri. Ini 2 tahun macam anda sudah pun masuk bidang pekerjaan yang anda idamkan itu, Azirul. Terima kasih, Jadi kita sedia maklum bahawa internship adalah berbeza dengan apa yang saya akan lalui, iaitu work-based learning selama 2 tahun. Jadi di mana persiapan yang saya telah sediakan bersama rakan-rakan saya adalah di mana kami membuat jadual, di mana jadual itu tersebut adalah lengkap, di mana apa yang perlu kami hadapi, kredit yang perlu kami penuhi dan sebagainya. Di mana di situlah kami mendapat gambaran jelas apa yang perlu kami persiapkan diri sebelum kami memasuki industri tersebut. Jadinya apabila persiapan yang boleh saya katakan yang telah saya persiapkan sebelum saya mula memasuki industri pada bulan Oktober akan datang adalah saya mempersiapkan daripada segi tempat. Maknanya saya memahami tempat tersebut adakah ianya sesuai dengan bidang saya. Jadi saya sudah maklum bahawa bidang saya adalah berbeza daripada bidang yang konvensional sebelum ni. Contohnya kalau bidang sebelum ni adalah bioteknologi sahaja. Jadinya bidang saya adalah pengurusan dan industri bioteknologi. Jadinya apa yang perlu saya fahami adalah tempat itu tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang saya akan belajar di situ. Jadi persiapan lain yang saya sediakan adalah di mana persiapan mental, di mana saya perlu keluar daripada industri, keluar daripada universiti. Kalau sebelum ini 2 tahun saya berada di universiti, di college. Maknanya selepas ini saya perlu mencari rumah sewa dan selama 2 tahun kita cari sendiri. Betul, kita cari sendiri. Semua bergantung pada diri sendiri. Okey, jadinya semua adalah depend on ourselves. So mentor dan pakar-pakar di universiti adalah menjadi penasihat kepada kita, tapi semuanya bergantung kepada diri kita sendiri untuk keluar daripada kepompong dan dimanjakan oleh itulah universiti lah. Jadinya apa beza Prof apabila sudah masuk 2 tahun ni, ini batch orang kata pun sulung kan, anak sulung ni pastinya macam-macam hal ni. Jadi apa beza apabila Prof datang daripada fakulti perubatan, lihat juga fakulti di seluruh UKM itu, apa beza anak sulung ini dengan rakan-rakan lain mereka dalam fakulti lain yang lain ni? Dan feedback yang diperolehi. Saya dah lebih 20 tahun mengajar pelajar perubatan. Pelajar perubatan ni memang cream of the cream kita katakan. Kata pun yang memang paling pandai lah. Tapi saya dapati mereka mempunyai satu kerangka minda yang agak tertutup. Maksud dia mungkin sangat-sangat bijak tapi kurang dia punya daya tahan. Jadi mungkin kadang-kadang tu biasalah kita kan, kadang mungkin result tu tak dapat A, dia dapat B, tapi dia punya frust tu Tuan Haji macam dia fail. Tapi dan bila kita katakan sebenarnya awak boleh ni, susah sangat nak memotivasi sebab dia rasa habislah segalanya begitu. Jadi saya nampak mereka ni book smart, tapi mungkin dari sudut sekolah kehidupan tu kurang sikit. Jadi bila saya setahun dah jadi pengarah ni, saya dapati anak-anak saya ni memang ada perbezaan dia. Kebanyakan mereka sebenarnya sangat resilient. Dan saya rasa mereka lebih mempunyai kerangka minda yang bercambah. Saya tak kata budak fakulti lain tak ada, bukan. Tetapi mereka ni rata-ratanya bukannya orang yang bila dia masuk ke Citra, dia tak tahu apa-apa lagi, Tuan Haji. Kita ada interview Kalau pelajar yang dia tak tahu nak buat apa tu, kita memang reject. Tak boleh. Mesti ada you punya vision apa yang nak dapat daripada industri. Saya ada seorang calon, dia ni memang straight A's lah, patut boleh buat perubatan. Dan saya kata kalau awak nak buat perubatan, awak kena pergi ke fakulti perubatan. Dia jawab apa kat saya? Saya tak nak jadi doktor, Prof. Saya nak doktor kerja untuk saya. Kan macam tu. Jadi saya nampak inilah dia bakal CEO satu healthcare facilities. Yang mana doktor macam saya yang kerja untuk dia. Jadi mereka ni memang mempunyai apa yang Azirul tunjukkan juga. Cara dia berfikir adalah saya mau ambil peluang, dan saya dapati mereka ni apa yang mungkin menjadi halangan kepada orang lain,
dia jadikan itu satu peluang. So that's 180 degree change. Dan dapat diterjemahkan dalam tindakan mereka dari sudut interaksi mereka dengan para rakan lain. Kebanyakan mereka kena mengambil kursus di fakulti lain. Fakulti Sains Teknologi, Fakulti Perkara mereka ada di fakulti itu ya. Fakulti Ekonomi contohnya. Tentu sekali peringkat awal banyak pesara merasakan boleh ke budak-budak citra ni kan. Ada stigma begitu begitulah kan. Tapi dengan batch yang pertama ni dan saya lihat juga dengan batch kedua, feedback yang didapat daripada pesara yang pelajar-pelajar saya ambil kursus dia kata pelajar ni lebih berjari saing, lebih banyak bertanya, dari sudut kolaborasi sangat baik. Mereka buat assignment lebih cepat, submit lebih awal dan keputusan mereka lebih baik. Ya. Jadi saya nampak mereka mempunyai satu kelebihan dalam konteks orang kata memajukan diri mereka sendiri dan menjual diri mereka tu. Jadi that soft skill kita sebenarnya bukan soft Tuan Haji. Ya, lebih pada That's itu. the hardest skill sebenarnya. Zirul, adakah itu sebenarnya memang ada di dalam diri anda sebelum anda masuk Citra UKM ataupun bagaimana? Adakah itu diperoleh sepanjang 2 tahun ini? Okay, saya boleh katakan bahawa ini duduk kombinasi antara dua, di mana saya sebelum ni juga memang ada usaha untuk memperbaiki soft skill dan sebagainya, di mana dan apabila masuk kepada Sains Citra tersebut, memang pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh Pusat Citra sendiri dan fakulti-fakulti serta kolej-kolej yang kami memang sendiri untuk terlibat. Maknanya usaha kami sendiri untuk terlibat. Angkat tanganlah. Maknanya kami bukan join dipilih semua ini tidak. Betul, kami join semua program-program tu. Daripada situlah kami mempelbagaikan kelebihan dan kemahiran-kemahiran kami, dan untuk itu juga kami tahu ianya boleh digunakan dan boleh untuk mempromosikan diri kami apabila bergraduan nanti. Okey, Paul. Dari 16 kolaborasi dengan rakan-rakan strategik Citra UKM ini, nampaknya dari pelbagai sektor. Ada korporat perbankan, ada social enterprise, ada gig ekonomi, ada dalam bidang perkhidmatan, perhotelan dan sebagainya. Mengapa mereka menawarkan? Apa feedback yang awal dan juga yang diterima oleh Citra apabila mereka ingin berkolaborasi? Okey. Sebenarnya mereka menanti-nanti. Program kursus yang sebegini. Sebabnya kalau mereka nak buat dia orang punya sekolah latihan sendiri, kos lagi, makan masa. masa. Dan paling mahal adalah education. Human resource. Jadi kami pula universiti ini adalah core business ini memang pendidikan. Jadinya kita buka pintu kita, tapi sebenarnya Tuan Haji, kami sendiri sebagai kena cikgu, kuatlah, kena kerja keras. Kami belajar banyak sangat benda baru. Ya. Okey, sentiasa juga menjadi kataupun perdebatan di luar sana tentang peranan universiti. Adakah wajar kita hanya memikirkan peranan universiti macam kilang buat orang nak bekerja? Itu antara perdebatan. Dan juga universiti seringkali juga ada isu di kalangan para akademia yang tidak pernah berada dalam industri. Betul. Jadi mismatch itu sentiasa menjadi kataupun evergreen hinggalah ke saat ini. Jadi bagaimana program Citra ini juga menyelesaikan apa yang kita debatkan selama ini dan melahirkan holistik graduan yang tak perlu nak fikir seek profession ataupun job dan sebagainya. Berlalulah sudah masa untuk kita compete. Betul. Ataupun bersaing antara universiti, higher education dengan industri. Tak ada untungnya pun. So sekarang kita masuk kepada tahap kolaborasi. Di mana bila kita berkolaborasi, kita sebenarnya win-win. Ya. Kita ada kurang itu, ada lebih ini. Betul. Ya. Kita membuka sebenarnya apabila kita ada jaringan dengan industri ni, industri rupanya lama sangat nak tap kita punya resources, pesara-pesara kita. Dan melalui ini kita dah ada banyak dah sekarang. Ada yang macam Transeco, dia adalah pelancongan agrotourism. Ya, hebat. Jadi dia ada satu ladang nenas yang diusahakan oleh pelajar. Graduan kita. Ya. Dan pelajar kita kata, buat apa kita tengok ladang aja? Mari kita jadikan dia kita buat tangga yang nampak macam anak kawan begitu. Dan dia jadi satu sky ladder. Orang datang situ hujung minggu ambil gambar. Kan di samping dia punya hasil tani tu. Itu idea budak-budak ni. Kita orang tua kan dia tak berapa macam tu. Betul. Jadi di sinilah gabungan antara kreativiti orang muda tu dan juga kebijaksanaan orang lama dan itu dengan industri lagi. Saya nampak this is the way to go. Dalam 10 tahun lagi saya rasa kebanyakan daripada kursus anak-anak kita kena mengambil contoh model ini.
akhir sekali Prof, ke mana arah Citra UKM selepas ini? Ialah keadaan ekonomi kita tidak menentu, situasi belajar kita sama ada akan terus berada di kampus ataupun berada di rumah, kita pun tidak tahu bila akan berakhir dan sebagainya. Pastinya daya dinamik, daya kelestarian, daya ataupun organik yang dimahukan oleh Citra UKM itu perlu direalisasikan, bukan hanya teori saja sekarang. Nampaknya Citra akan berada di barisan hadapan berbanding fakulti lain dan sebagainya. Saya dan rakan-rakan di Citra secara khususnya dan di UKM umumnya, kami sangat committed untuk menghasilkan generasi Azirul dan rakan-rakannya sebagai manusia yang tadilah mencipta kerjaya untuk dirinya dan untuk orang lain, sentiasa memberi nilai tambah. Maknanya kita tak perlu risau diorang ni nak jadi apa. Kita tahu mereka akan jadi manusia yang berguna. Itu yang penting. Ya, dan mencipta kerja yang saya tak pernah terfikir pun. Mudah-mudahan bila kita sebagai generasi ni, bila dah sampai masa kita meninggalkan dunia ni, kita tinggalkan legasi untuk generasi Azirul dan rakan-rakan yang mampu mengembangkan lagi potensi manusia. Terima kasih Prof Datuk Dr. Halina Siraj. Saya rasa setengah jam tak cukup. Pengarah Citra UKM dan juga saudara Azirul Hanif Muhammad Sri, pelajar sarjana muda Sains Citra, bidang pengurusan bioteknologi. Semoga anda mendapat manfaat perbincangan kami pada malam ini. Menarik sekali. Jika nak maklumat lebih lanjut, boleh ke Citra UKM di laman web mereka ataupun di laman sosial mereka. Banyak maklumat berkaitan dengan program graduan holistik dan juga bagaimana mereka berkolaborasi dengan rakan industri. Dan juga kalau nak masuk pun seperti Azirul, tunggulah UPU buka tahun depan dan sebagainya kan. Kalau dah terlepas untuk tahun ini. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.